Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang setinggi-tingginya. Sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam rancangan Guru dan Pendidikan yang merupakan kita punya rancangan yang panjang dah, Yati ya. Betul. Dah berapa lama dah kita bersama-sama dalam membincangkan hal-hal isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan ini. Dan hari ini kita nak mempertegaskan lagi tentang kepentingan kita memperkukuhkan makna diri seorang pendidik. Makna diri ini kadang-kadang orang panggil jati diri, kadang-kadang orang sebut memperkukuhkan saksiah, tapi banyaklah istilahnya itu, tapi maknanya sama. Maknanya kita nak memperkuatkan nilai diri seorang pendidik, khususnya seorang guru lah. Tapi kita sering nyatakan bahawa guru itu, pendidik itu tak semestinya guru. Pendidik juga melibatkan siapa yang mendidik anak-anak dan juga pelajar-pelajar di rumah. Jadi guru, ibu bapa juga termasuk dalam kategori pendidik. Rakan-rakan juga sebenarnya sebahagian daripada yang memberikan pendidikan kepada seseorang. Imam di surau, DJ di radio, di konti juga sebenarnya pendidik. Sebab setiap perkara yang kita sebut itu sebenarnya memberi kesan kepada orang lain. Dan kesan itu sebenarnya satu bentuk pendidikan. Sama ada ia positif ataupun negatif. Jadi maknanya yang memberi kesan buruk juga sebenarnya mendidik juga. Tapi mendidik dalam bentuknya yang tidak baik lah. Dari dua aspek lah, nak yang baik ke yang buruk? Yang baik atau yang buruk. Tetapi benda tu agak fitrah lah. Maknanya setiap orang itu sebenarnya memberi kesan kepada sistem pendidikan. Tetapi yang lebih formal, yang lebih tersusun, yang lebih berjadual itu adalah guru. Kerana guru itu dia mendidik dalam bentuknya yang direct dan juga yang tersusun, yang bersistem. Dan sebab itu saya sering mengatakan bahawa kedudukan seorang guru ini merupakan satu kedudukan yang amat strategik, amat penting sekali dalam sistem pembangunan sesebuah masyarakat dan negara. Kenapa? Kerana seorang guru ini mereka golongan guru ini mereka menduduki tempat yang mana peranan mereka itu nanti memberikan satu kesan yang begitu tersusun dan sistematik kepada pembangunan pemikiran, kefahaman dan akhlak seorang pelajar itu. Dan kalau kita lihat kepada falsafah pendidikan kebangsaan atau falsafah pendidikan negara, Yati ya. Jelas menunjukkan bahawa pendidikan itu diterjemahkan ataupun ditakrifkan sebagai satu proses, bukan sekadar pembangunan yang bersifat kognitif, bukan bersifat kefahaman sahaja, tetapi juga dia melibatkan pembangunan yang seimbang dan harmoni juga dalam bentuk rohani dan juga dalam aspek emosi dan juga aspek jasmani. Jadi kalau betullah seorang guru itu memainkan peranannya, sebenarnya guru itu dia membangunkan keseluruhan individu dan makna diri seseorang pelajar tersebut. Berbanding ataupun berbeza dengan orang-orang lain dalam juga proses mendidik, guru itu yang sebenarnya impak kesan pendidikan itu lebih besar lagi. Makna dengan kata lain, seseorang itu lahir sebenarnya atas kekuatan gurunya. Seorang itu menjadi seseorang kerana gurunya. Tugas guru juga untuk menanam. Jadi menanam tu dia akan tanam dia akan kesannya itu kuat. Dia punya proses impak atau implikasinya itu besar. Jadi macam mana pun orang mengatakan bahawa profession sekian-sekian itu hebat, saya tetap mengatakan profesi yang terhebat ialah profesi perguruan. Kerana kesannya itu amat besar sekali. Seorang pemimpin politik benar dia memimpin sebuah negara, tetapi yang memimpin pemikiran, kefahaman semua masyarakat itu ialah guru. Kan? Sebab itu kadang-kadang ada banyak kes pelajar-pelajar akhirnya bangkit, mungkin tidak bersetuju dengan pemimpin negara atau politik. Kerana apa? Kerana mereka diberikan kefahaman lain oleh golongan pendidik, golongan guru. Maknanya di situ kesan golongan guru itu lebih kuat lagi sebenarnya berbanding dengan kesan golongan kelompok-kelompok lain dalam sebuah masyarakat.
Jadi disebabkan peranan yang begitu dipanggil instrumental, yang begitu hebat, yang begitu besar guru ini, mahu tidak mahu kita harus memastikan bahawa seorang guru atau seorang pendidik itu dia benar-benar memainkan peranannya lah. Sebab kita takut nanti kalau guru itu tidak berkesan, dia akan memberikan implikasi yang sebaliknya, kesan yang sebaliknya. Sebagaimana tadi, kalau dia benar-benar memainkan peranan, dia akan dapat membangunkan sebuah masyarakat yang baik. Sama juga kalau guru itu tidak berkesan, tidak dapat memainkan peranan mendidiknya dengan baik, dia mungkin akan menghasilkan hasil yang sebaliknya. Generasi mungkin lemah, dan pelajar-pelajar mungkin tidak faham, pelajar-pelajar mungkin tidak dapat natijah yang sebaiknya dalam proses pendidikan. Maka mungkin di situ guru tidaklah kita sebut tadi, dia walaupun tempatnya itu tempat yang baik, tetapi sebabkan peranannya itu tidak dimainkan dengan baik, maka mereka mungkin kita panggil lari ataupun mengkhianati peranan sebenar yang ada, potensi besar yang ada pada diri mereka. Jadi sebab itulah saya teringat bahawa dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan tentang betapa pentingnya kita ni sentiasa melihat amalan yang kita lakukan. Sebab itu dalam Quran misalnya disebut faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa-siapa yang membuat amalan walaupun sebesar zarah, Tuhan akan melihatnya. Dan sesiapa yang beramal dengan satu amalan walaupun amalan buruk, yang tadi yang baik, yang buruk juga walaupun sebesar zarah, sebesar biji sawi orang dulu kata, ataupun sebesar atom orang moden kata, maksudnya sama, merujuk kepada benda yang paling kecil. Kalaulah dibuat oleh seorang itu, maka ia akan tetap dilihat oleh Allah SWT. Kenapa Allah SWT menekankan aspek itu, Yati? Kerana amalan ini sekecil mana pun dia akan beri kesan. Dia akan beri kesan, sama ada kesan kepada diri kita ataupun kesan kepada orang lain. Jangka pendek atau jangka panjang. Jangka pendek atau jangka panjang. Sebab itu penegasan ini menunjukkan bahawa penting sekali kita ni sentiasa bermuhasabah. Tengok bagi amalan kita, sekecil mana kita lakukan, kita harus tengok, kerana itu juga akan ditengok, akan dilihat oleh Allah SWT. Dan kalau Allah melihat, maka itu sudah pasti memberi kesan yang besar kepada diri kita. Sama ada kesan baik atau kesan yang buruk. Ayat yang lain mengatakan innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Itu sebab apa ayat Quran begitu, sepatutnya kalau orang baca dia akan sentiasa gerun, dan juga di semasa yang sama bermuhasabah dan berhati-hati terhadap apa yang dilakukan, kerana semuanya itu akan memberi kesan. Okey. Kalau dia memberi kesan kepada diri kita, itu baik sekali, Yati. Tapi kalau dia memberi kesan pada orang lain, lebih baik lagi. Kerana dalam hadis, satu hadis Rasulullah juga mengatakan khairun nas anfa'ulin nas. Orang yang baik itu, orang yang baik itu ialah orang yang memberi kebaikan dan manfaat kepada orang yang lain. Sebab itu kita juga kena selalu tanya diri kita, yang kita lakukan setiap hari ini, sejauh mana dia membawa manfaat dan kebaikan kepada orang lain. Betul. Kita kadang-kadang banyak buat benda setiap hari ni, tapi sebanyak mana amalan yang kita lakukan itu sebenarnya dia memberikan impak positif kepada orang lain. Ataupun sebaliknya, kan? Adanya kita ni menyebabkan orang asyik lagi gojak kacir, orang lagi tak suka, atau memberi kesan yang negatif kepada orang. Itu jauh sekali lah daripada makna hadis tadi yang mengatakan bahawa orang yang baik itu ialah orang yang memberikan manfaat kepada yang lain. Nah, saya melihat daripada perspektif perguruan atau pendidikan, guru ini tugas mereka ini memberikan manfaat yang begitu banyak sekali kepada yang lain, secara direct, bukan indirect. Kalau indirect ini tak adalah besar sangat, ya betul. Macam kita misalnya kita buat kita buat baik, ataupun kita katakanlah kita kemas rumah kita bersih, kemudian bila orang datang secara tidak langsung, orang juga mendapat manfaat. Itu tidak langsung. Sebenarnya kita nak kemas tu untuk diri kita kat rumah tu. Tapi dapat jugalah manfaat bila orang datang, orang tengok seronok, tengok rumah kita bersih. Tetapi yang lebih baik lagi,
kita bersihkan rumah orang. Kan? Kalau tak pun bersihkan longkang kita, bersihkan longkang, kurang-kurangnya menghalang daripada air dan orang lain. Maknanya yang lebih baik ialah kita buat sesuatu itu khas untuk memberi manfaat kepada orang. Niatnya memang begitu. Bukan niatnya kita nak untuk diri kita, tapi orang lain dapat manfaat secara tidak langsung. Kita cari kekayaan kan yang banyak, secara tak langsung nanti kita boleh berzakat, bagi kat orang zakat. Tapi yang lebih baik lagi, kita memang khas, kita mengumpulkan itu, ada portion ni memang kita nak bagi kat orang ataupun kita nak tolong orang. Itu lebih tinggi lagi. Macam bersedekah kan. Bersedekah dengan berzakat. Bersedekah ni kita memang khas niat kita untuk memberikan orang. Zakat ni memang dah kebetulan duit kita banyak, dah cukup haus lah. Kita terpaksa lah keluarkan bagi kat orang. Jadi yang lebih tinggi lagi dia punya nilai yang tadi tu. Sebab kita memang khas berniat untuk memberikan kepada yang lain. Saya nak kaitkan dengan guru. Guru ini tugasnya itu memang macam orang bersedekah tadi. Dia memang untuk mengajar dan menjadikan orang lain baik. Kan? Berbanding dengan mungkin yang lain tak payah sebutlah profession apa, kan? Tapi profession lain ni kadang-kadang dia buat kerja tu, setiap hari dia pergi kerja tu untuk cari dia untuk diri dia, untuk kebaikan diri dia, gaji dan sebagainya. Gaji dan sebagainya. Tapi guru ni dia pun dapat gaji, tetapi bentuk tugasannya itu memang direct, memberi manfaat kepada orang, mengajar, memberikan ilmu. Kan itu berbeza sebenarnya kalau kita lihat dari segi ganjarannya, dari segi kebaikannya itu berbeza, kerana guru ini dia direct, kebaikan yang diberikan itu direct kepada yang lain. Jadi sebab itu kembali kepada tajuk kita pada hari ini, mengapa tadi Yati tanyakan, mengapa para pendidik harus memperkukuhkan makna diri? Kerana seorang guru yang punya makna diri yang tinggi, kesan langsungnya kepada murid itu, kepada orang yang dididik itu akan lebih besar lagi, lebih hebat lagi. Dan apa yang dilakukan itu akan menyebabkan para pelajarnya itu akan mendapat manfaat yang begitu besar sekali. Jadi sebab itulah saya rasa lepas ni mungkin kita boleh huraikan lagi apakah dia mungkin ciri-cirinya yang boleh dilakukan oleh seorang guru itu bagi memantapkan makna diri yang kita maksudkan ini. Itu dia. Mungkin juga kalau kita nak tahu Doktor ya, antara perkara-perkara yang boleh dilakukan ataupun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang pendidik itu untuk nak kukuhkan ni makna diri mereka itu, bagaimana sebenarnya Doktor? Terima kasih Yati. Kita dah sebutkan tadi bahawa kedudukan seorang yang mendidik itu sebenarnya amat tinggi. Dan ini bukan sekadar kita fikirkan secara logik saja Yati ya. Dia sudah disahkan oleh agama juga. Dia telah disokong dan didokong oleh dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga daripada hadis-hadis yang jelas meletakkan seorang yang mengajar, seorang guru itu merupakan mempunyai kedudukan yang tinggi, diangkatkan darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya dalam Al-Quran disebut Tuhan mengangkat martabat darjat orang-orang yang mempunyai ilmu. Dan sudah pasti orang punya ilmu ini juga orang yang menyampaikan ilmu kepada yang lain lah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat misalnya. Allah mengangkat martabat orang-orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu darjat yang tinggi. Jadi sebab itulah kita nak menegaskan bahawa seseorang yang memang terlibat dengan apa orang kata profession ataupun tugas dan kerjaya sebagai pendidik ini, dia kena ada banyak nilai tambah lah, kan added values tu kena banyak. Saya sering melihat bahawa pada seorang pendidik ni Yati, khususnya seorang guru ni, dia kena ada dua dimensi. Dia kena dua aspek. Dia ada satu aspek profesional dia. Yang keduanya aspek kekuatan peribadinya. Kalau dua-dua ini bergabung, maka profession guru itu akan menjadi lebih kuat lagi. Sebab ramai sekarang ni mungkin dia melihat jadi guru ni sebagai satu profession saja. Jadi dia pun bacalah dia punya checklist dia tu, dia punya manual dia tu. Aku ni jadi guru, apa yang aku kena buat? Kena masuk kelas, katakan 45 minit satu subjek. Kemudian masuk pukul 7:30, mungkin balik pukul 2 macam tu kan. Habislah. Itu zahir itu professionnya. Jadi itu samalah dengan DJ, samalah dengan penyelidik, samalah dengan yang lain-lain. Tetapi
kita dah sebut tadi, kerana tugasnya itu begitu instrumental, maka dia kena ada added value tu, dia kena ada nilai tambah. Dan nilai tambah tu bagi saya ialah kekuatan makna diri. Balik pada tajuk kita, makna diri ataupun syakhsiah ataupun jati diri ataupun kekuatan peribadi itu. Yang itu dia additional tu, dia additional, dan dia harus diperkukuhkan bukan sekadar melalui latihan guru di universiti atau di maktab, tetapi mungkin melalui sesuatu yang di luar kotak. Orang sekarang kata out of the box, kan. Kena berfikir tu di luar kotak, dan nilai-nilai tambahan itu juga harus ditambah di luar kotak profession guru. Jadi itu yang kita maksudkan. Jadi apa dia yang di luar kotak tu? Langkah-langkah itu mungkin di sini saya boleh sebutkan beberapa lah. Pertama sekali, aspek keilmuan itu. Yang ini kita dah sebut sebelum ni pun. Guru itu dia kena sentiasa menambah dimensi ilmunya itu secara mungkin sedikit demi sedikit, tetapi berterusan. Berterusan. Maknanya seorang guru tidak boleh sekadar bercukupan dengan kurikulum yang diberikan kepada mereka untuk diajar. Terlampau selesa tak cukup. Sebab itu nanti saya takut tidak memenuhi falsafah pendidikan yang kita maksudkan tadi. Misalnya, kalau dia seorang guru sains misalnya, dia mungkin boleh memenuhi keperluan kurikulum yang diminta olehnya untuk diajar itu secara sempurna. Dia boleh buat daripada page 1 sampai page 120 dalam kurikulum itu, dia boleh diajar dengan lengkap. Tetapi bagaimana dengan aspek pendidikan itu? Aspek nak menjadikan pelajar itu seimbang dengan yang lain-lain tadi. Jadi kalaulah seorang guru itu tidak ada dalam pemikirannya untuk menambah aspek lain itu tadi, mungkin kita takut dia hanya memenuhi profesionnya sahaja yang kita sebutkan tadi. Contohnya, kalau dia mengajar sains tapi dia lihat akhlak pelajar ni tak berapa baik, kan? Dalam kelasnya tu ada 2-3 orang. Jadi apakah dia punya peranan untuk memastikan bahawa pelajar yang dia ajar ni, okeylah sains dia akan faham, tapi macam mana dengan akhlak yang dia nampak tidak begitu baik, mungkin jenis nakal sikit ke apa semua. Jadi kalau boleh, adalah unsur-unsur nasihat yang ditambah di luar masa dia mengajar itu kepada anak-anak pelajarnya itu, kan? Ada masa dia panggil pelajar itu ke bilik guru misalnya, tanyakan apa masalah kamu Muhammad, kan? Mungkin dia ada masalah di rumah. Betul. Mungkin mak ayahnya bermasalah misalnya, ataupun mungkin dia ada masalah ekonomi, mak ayahnya miskin. Jadi semua itu sebenarnya mengganggu psikologi pelajar itu, yang akhirnya menyebabkan dia mungkin nakal, dia mungkin ada masalah yang lain daripada masalah kefahaman. Budak tu mungkin boleh faham apa yang kita ajar, tapi disebabkan faktor-faktor lain tadi, akhirnya dia jadi tidak seimbang, tidak seimbang. Atau mungkin keluarganya bukan keluarga yang beragama. Latar belakang keluarganya bukan beragama. Jadi dia tak ada aspek kerohanian, aspek akhlak itu tidak ditekankan. Jadi mungkin guru ini dia harus lihat benda itu, dan dia harus cuba menambah dimensi itu selain daripada sekadar profession dan kurikulum yang diajarnya di sekolah. Ini yang perlu ditambah, ni nilai tambah. Ini kita nilai tambah tadi. Tapi kalau guru tu sendiri tak ada nilai ni, kan, dia sendiri tidak ada penambahan ilmu berlaku pada dirinya, dia sendiri tidak ada pembacaan di luar rangka disiplin ilmu yang dia ada. Jadi dia tak boleh tambah lah. Orang Arab kata faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada sesuatu, dia tak boleh beri sesuatu. Kan? Simple je logiknya. Kalau kita tak ada, kita nak bagi macam mana? Jadi orang yang nak memberi, sudah pasti dia kena ada sesuatu. Dan orang yang ada banyak, dia boleh beri lebih banyak lagi kepada orang lain. Jadi kalau baldi kita tu air pun cukup kita nak mandi aja ataupun nak ni je, nak bagi orang macam mana lah kita nak pandang nak bagi kat orang lain. Ni masa tak ada air lah. Sekarang ni hujan, orang banyak air. Tapi kalau orang tak ada air, mudah. Kalau kita ada sesuatu, kita boleh beri sesuatu. Tapi kalau kita ada banyak sesuatu, insya-Allah kita akan boleh memberi banyak kepada yang lain. Jadi itu very basic lah, Yati. Seorang guru itu dia harus ada tambah nilai, khususnya berkaitan dengan ilmu. Satu lagi, kalau dia ajar, katakanlah dia ajar sains, alangkah
hebatnya guru itu kalau dia boleh pula kaitkan sains itu dengan agama misalnya, dengan Tuhan misalnya, dengan ketuhanan. Sebab negara kita ni, kita kena ingat negara kita ni negara Islam, negara orang Islam, dan kita ada Islam sebagai agama persekutuan, agama negara. Jadi tidak ada masalah sebenarnya seorang guru sains ke, guru matematik ke, guru sejarah ke, bila dia bercakap tentang hal-hal yang berkaitan dengan sains itu dikaitkan dengan agama, dengan ketuhanan. Di setengah-setengah negara tak boleh Setengah negara sekular kadang-kadang ada guru yang disaman oleh ibu bapa dan oleh persatuan-persatuan sains ke, kerana mereka mengaitkan sains yang mereka ajak itu dengan agama. Itu di negara-negara sekular lah. Tapi negara kita tidak. Negara kita sepatutnya tidak ada masalah untuk seorang guru itu mengaitkan antara sains dengan agama, sejarah dengan agama, sains dengan sejarah. Tak semestinya dengan agama saja, betul. Dengan sejarah, sains dengan sejarah. Jadi kalau seorang guru yang mengajar sains tiba-tiba dikaitkan dengan sejarah, wah kan sedap kan, menarik. Pelajar pun pelajar tu pun minat pada sejarah. Dia minat sejarah, dan dia punya cara berfikir pun luas. Dia bukan satu yang sempit macam tu. Dia nampak rupanya sains ni bukan sains saja. Ada kaitnya dengan sejarah. Sains dengan lautan yang berlaku pada zaman Nabi Musa misalnya. Kan sedap tu kan. Dia ajar tentang laut, tapi macam mana zaman Nabi Musa tu boleh jadi macam tu, dan cuba dihuraikan secara saintifiknya. Itu kalau berlakulah begitu, saya yakin bukan orang Islam saja yang minat belajar dengan guru itu, tapi orang bukan Islam juga. Betul lah, kami juga dalam kitab kami pun ada juga sebut benda ini misalnya. Lagi percambahan ilmu. Percambahan ilmu, dan orang akan jadi lebih menarik lagi. Jadi itu saya rasa nilai tambah yang paling berharga pada seorang guru, iaitu menambah disiplin ilmu dia, bukan sekadar disiplin yang dia ajar. Bila saya kata itu, sama lah guru agama juga. Kita bukan nak katakan guru agama juga janganlah mengajar fiqh atau fiqh saja. Kaitkan dengan sains juga, kaitkan juga dengan sejarah, kaitkan juga dengan geografi, even matematik pun kalau ajar tentang faraid misalnya 2/8, yang ni kena tahulah matematiknya apa semua kan, 1/8, 21/4. Jadi sebenarnya ilmu itu sifatnya begitu. Sifat ilmu ini dia berkait antara satu disiplin dengan satu disiplin yang lain. Yang kedua, kalau kita tengok dari segi langkah-langkah yang harus diambil untuk memperkukuhkan makna diri ini, pengajaran kita juga kena jelas. Cara, sistem, metodologi mengajar itu. Ilmu dah banyak ni. Guru dah baca itu, baca ini. Tapi kadang-kadang cara dia menghuraikan, cara dia menerangkan tu tidak mantap. Metodologi tu, cara tu. Misalnya bahasa-bahasa yang digunakan. Mentang-mentang lah dia baca banyak, dia pun kata ini merupakan eksklusif keluarlah istilah-istilah yang murid darjah 2 atau darjah 3 atau darjah 4. Macam PhD macam PhD. Mentang-mentang dia baca buku yang tinggi-tinggi, ketidakmampuan dia pula dalam aspek penyampaian pula. Dia bermasalah dari segi penyampaian. Dia mungkin hebat dari segi pembacaan, tapi dari segi penyampaian. Sebab itu seorang guru, seorang pendidik juga, dia harus tahu tahap kefahaman pelajar-pelajar dia. Kata Sayyidina Umar, saya kallimun nas ala qadri uqulihim. Berkatalah kepada manusia itu atas kadar kefahaman akal mereka. Kalau pergi kat kampung, janganlah pakai istilah-istilah bombastik ni kan. Pening orang kampung nanti. Nanti orang kata, Encik ni datang ni cakap apa sebenarnya? Dah cakap 2 jam dah ni kan. Satu benda pun kami tak faham. Sia-sia je. Tapi gunalah istilah-istilah yang memudahkan. Tapi kalau pergi ke universiti pula, jangan cakap benda yang terlampau simple. Kan? Maknanya sesuailah dengan ni. Kalau kita mengajar di peringkat yang tinggi, maka gunalah bahasa-bahasa yang memudahkan kefahaman di peringkat tinggi. Kalau di peringkat rendah, sekolah misalnya, gunakan. Yang pentingnya intipati ilmu yang kita nak sampaikan itu sampai dengan jelas. Mesejnya kena jelas. Mesej kena jelas. Tapi dengan gaya yang berbeza-beza. Dengan gaya. Kalau perlu teknik penceritaan misalnya kepada pelajar, mungkin penceritaan, contoh-contoh kena banyak. Maka contoh kita harus selalu keluarkan. Sebenarnya nak bagi contoh ni tak mudah Betul. Saya pun dalam pengalaman saya bercakap ni, yang saya selalu perhatikan, kalau saya tak berapa dapat perform dengan baik, sebenarnya ada juga masa-masa kita rasa macam tadinya tak berapa sedap. Kenapa? Salah satu sebabnya kerana kita tak berjaya memberikan contoh. Sebab contoh ni
cara berfikir manusia macam ni, Yati. Kita cakap benda umum, kita bagi point umum, tapi kita juga harus memberikan contoh yang partikular, contoh yang spesifik daripada kita punya umum tadi. Jadi memang betul dapat menggambarkan sebenarnya. Menggambarkan. Tapi yang itu yang agak sukar cara berfikir. Selalu orang kata, contoh dia apa? Dah mula kita kata, saya tak boleh nak fikirlah sekarang ni contoh. Kenapa? Kerana kadang-kadang mungkin kita tidak mantap dari segi idea tu sendiri. Misalnya kita kata, tadi kita kata, kita orang yang baik ni memberi manfaat kepada yang baik, kepada orang lain. Itu kita kena ada tu. Partikularnya apa, contohnya apa, boleh bayangkan, boleh bayangkan situasi bagaimana sepatutnya dia. Jadi seorang pendidik dan seorang guru, seorang pengajar ni, yang terbaik ialah dia boleh bagi benda yang general ni, poin-poin yang general. Dia juga boleh, orang kata, memberikan contoh-contoh untuk memperkukuhkan dia punya poin yang umum itu. Jadi bagus sangatlah kalau guru itu dia bersedia lah, maksudnya dia bersedia. Sebelum masuk kelas tu, dia ada, katakanlah dalam kurikulumnya itu, yang dia nak ajar hari ni 4 poin penting. Kalau boleh 4 tu, biar ada 12 contoh. Kan? 1 tu 3 contoh. Jadi budak-budak akan rasa, betul lah, saya faham lah tadi. Dan contohnya tu pula, Yati, dia kena contoh yang real, yang dekat dengan pelajar. Kalau dia nak cakap tentang nilai akhlak misalnya, bagi contoh kat rumah. Antara anak dengan ayah. Kena pula ayah dia memang macam tu perangainya, katakan. Contoh yang guru bagi tu lagilah jelas di pemikiran dan kefahaman pelajar itu tentang poin yang nak disampaikan itu, kerana contoh yang diberi itu betul-betul kena dekat rumah dia, kena dekat kampung dia misalnya kan. Jadi itu cara kita, cara pengajaran kita itu akan lebih berkesan. Adakah disebabkan kadang-kadang tu doktor, guru-guru ni terlampau terkekang dengan silibus, jadi mereka hanya mengikut rigid silibus tersebut saja? Mungkin juga. Kita tak salahkan silibus. Sebenarnya orang yang menyusun silibus tu pun dia pun dan dia juga mungkin dah ada study dan research dia. Cuma kadang-kadang mungkin dalam silibus tu sendiri contoh tak diberi, ataupun contoh tak banyak. Jadi guru ini dia kena kreatif lah. Ni luar kotak ni, maknanya kena bergerak ikut semasa. Poin itu dia ambil, poin dalam silibus tu dia ambil, tetapi dia kena buat homework sikit. Dia kena ambil masa yang lebih sikit untuk duduk fikirkan apa contoh yang terbaik aku boleh bagi ni. Kalau duduk kat cermin, macam kita mengajar tu, apa benda yang kita boleh berikan, kan kita fikirkan sendirilah. Mencabar ni sebenarnya. Bukan mudah. Lepas tu kena fikirkan juga audiens kita tu bagaimana usianya, contoh tu kena relate juga dengan mereka. Tapi guru sepatutnya dia dah tahulah, sebab audiens itu yang sama. Guru pelajarnya itu pelajar yang dia dah ajar, katakanlah dia akan ajar selama setahun katakan di kelas itu. Maknanya dia dah tahu dah secara pattern cara berfikir audiens itu umur berapa, dan juga apakah dia cara contoh-contoh yang terbaik untuk diberikan dalam konteks umur sekian-sekian. Maknanya dia dah ada background itu, cuma bagi saya masa tu dia kena duduk dan meneliti. Maklumlah sekarang ni guru pun sibuk, jadi kan dia tak ada masa nak ni. Dia kata tak apalah, terus bawa aja buku tu kat kelas, barulah dia buka, barulah dia fikirkan masa tu. Jadi tak berkesan lah. Tapi kalau di rumah dia dah study, dan dia dah macam nak berceramah lah kan. Dia dah ada contoh, katakanlah 5 contoh. Dia dapat sebut 3 pun dah baik dah. Yang penting kefahaman tu datang berdasarkan contoh tersebut. Maknanya guru pun kena peka dengan apa yang berlaku sekitar sebenarnya. Kadang-kadang apa yang berlaku, berita-berita terkini pun itu lebih baik. Itu lebih baik lagi kalau kita boleh dapat beri contoh yang terkini, semalam berlaku, ataupun dalam berita tengah heboh ke tengah hangat. Jadi lebih berkesan lagi dari segi kefahaman itu. Okey, itu yang kedua, pengajaran kita kena jelas. Yang pertama tadi ilmu, yang kedua pengajaran kita kena jelas, bahasa yang kita gunakan, olahan dan penjelasan. Yang ketiganya syakhsiah guru. Ini juga penting, Yati. Betul, kerana ini yang terlepas pandang. Ini terlepas pandang. Sebab pelajar zaman sekarang ni pelajar yang memerhati, pelajar yang very, dia kata attentive. Dia akan tengok macam-macam. Deria dia semua terbuka ni. Deria dia semua terbuka sebab dah diajar begitu, kan. Sekarang ni apa-apa pun melalui IT apa semua ni, benda semua nampak, kan. Jadi mungkin guru-guru dia tidak boleh lagi berselindung, kan. Kami baca Facebook cikgu malam tadi, cikgu buat ni kan, misalnya cikgu contoh. Update status cikgu update ni. Macam mana cikgu cakap macam ni, tapi cikgu buat begini. Jadi dari segi itu, seorang guru itu dirinya itu, makna ni kita panggil makna diri. Makna diri itu termasuklah dia punya kekuatan dirinya itu,
dan saksiahnya itu, dari segi akhlak dia kena jaga. Dan ini bukan satu benda baru dalam Islam, sebab Islam memang menekankan itu. Seorang guru itu dia hebat bukan sekadar luarannya saja, tetapi juga keseluruhan akhlak dirinya itu juga sebahagian daripada pengajaran. Kerana pengajaran ini bukan hanya berlaku secara lisan. Betul. Pengajaran juga berlaku dengan body language, dia panggil body language. Apa yang kita tunjukkan menerusi kelakuan, amalan dan akhlak kita juga menjadi sebahagian daripada pengajaran kita kepada pelajar-pelajar. Betul. Khususnya pelajar yang bersama kita mungkin dengan jangka masa yang lebih panjang. Dulu-dulu orang belajar, anak-anak muridnya duduk dengan guru. Duduk terus macam pondok, sistem pondok misalnya kan. Guru punya rumah kat sini, anak murid keliling kan. Jadi anak murid ni ditengok guru tu bukan sekadar 2 jam dalam subjek kat kelasnya saja. Dia malam pun dia jumpa juga, solat pun dia. Ini guru saya tak datang solat aja kan. Dekat surau saya tak ada aja. Patutnya guru tu menjadi imam. Itu lebih baik lagi. Dia bukan memimpin pembelajaran di kelas, tapi juga dia memimpin solat. Dia juga menegur, memberi nasihat kepada pelajar-pelajar. Dan dia juga concern apa yang berlaku pada pelajar. Mana si Ali tak datang hari ni? Dia kenapa? Jadi kalau seorang semalam guru, saya nampak dia je, kan? Kalau sampai ke tahap itu, guru hebat. Betul. Pelajar akan respectnya tinggi kepada guru. Kerana dia bukan concern apa yang berlaku di kelas, dia juga concern apa yang berlaku di rumah. Dia juga concern kesihatan pelajar itu, dia juga concern ekonomi pelajar itu dan lain-lain lagi. Jadi ini yang kita sebut pembelajaran itu dia kena menyeluruh dan bersepadu. Dan seorang guru yang hebat kadang-kadang dia angkat kening pun dah cukup. Dia angkat kening, semua pelajar dah kecil perut dah. Itu body language, tak perlu bercakap pun. Suara keluar pun tidak ya. Seorang ayah, pendidik, ayah juga pendidik. Dia angkat kening aja kan. Dah lari semua anak-anak semua masuk padam TV semua. Padam TV. Atau bunyi tapak kaki ayah pun cukup lah kan, kat luar. Kereta masuknya semua dah lagi. Jadi itu hebatlah tu, dia adalah wibawa dia. Dia punya makna diri yang hebat. Kerana kekuatannya itu bukan sekadar kepada pengajarannya, dia punya apa yang disebut dalam kelas itu, tapi juga dari segi saksiah itu dihormati, bukan takut saja. Kadang ada juga guru ditakuti sebab suka merotan. Tapi ini ditakut bukan kerana itu, kerana dia ada wibawa itu. Kalau dia cakap sesuatu itu terus diterima dan difahami dengan baik oleh para pelajar. Dan mungkin satu lagi yang poin yang akhir yang mungkin kita boleh sentuh juga, iaitu motivasi yang tinggi. Ini juga kadang-kadang ada guru yang motivasinya rendah. Nak kata gaji, saya selalu juga sebut ni, tapi ramai guru yang tak setuju. Dia kata gaji dah tinggi dah sekarang, doktor, dia kata. Betul lah, mungkin gaji dah tinggi, tapi motivasi ni mungkin dari segi dia rasa yang dia buat itu terlalu ritual, macam tak enjoy lah mengajar ni. Sebab kita asyik kena bercakap pula dengan budak-budak, dengan pelajar. Berbanding mungkin sebab dia bandingkan kerja dia tu dengan mungkin tugas kawan dia sebagai peniaga. Memanglah dia banyak aktiviti-aktiviti lain yang berbeza dengan guru-guru ni dalam kelas saja. Sebab itu saya ingat kita kena selalu tekankan tentang nilai guru. Macam saya sebut awal-awal tadi, guru ni nilainya tu tinggi, di sisi agama tinggi, di sisi Tuhan tinggi. Jadi guru kena ingat, dia macam jihad tu, yang dia buat tu jihad. Walaupun tugas tu agak ritual, setiap hari kena bercakap, tapi bayangkan kalau dia sendiri boleh enjoy dalam percakapan, dalam interaksi dengan pelajar. Bukankah itu something yang motivating, very motivating? Dia akan memberikan motivasi kepada guru tersebut. Kadang-kadang juga mungkin disebabkan motivasi ni turun, disebabkan pandangan masyarakat ataupun ibu bapa tu sendiri selalu blame guru-guru dan sebagainya. Betul, itu sebahagiannya. Satunya kerana ibu bapa mungkin ataupun masyarakat selalu menyalahkan guru terhadap apa yang berlaku kepada pelajar. Sedangkan mereka tidak faham bahawa cabaran guru masa kini amat besar sekali. Kerana pelajar zaman ini, dia pelajar yang bukan lagi pelajar yang tertutup dari segi pembelajaran dan juga kefahaman. Mereka dah terbuka, amat terbuka. Dan mereka mendapat maklumat bukan sekadar daripada guru, mereka juga mendapat maklumat daripada
daripada internet, daripada majalah-majalah, daripada TV-TV yang mereka lihat sepanjang hari dan sepanjang masa. Lebih banyak lagi daripada guru lebih mereka. Banyak. TV 24 jam sekarang ni. Dulu kita masa saya kecil-kecil tu TV 3 siaran je. 3 siaran je. Sebelum tu 2 je. 2 je. TV 1, TV 2. Dan pukul 11 dah habis. 10.30 dah habis siaran macam tu kan. Gambar jam. Gambar jam. Jadi masa untuk tidur lah. Jadi tak ada banyak hiburan dan pilihan tu tidak banyak. Tapi pelajar sekarang, anak-anak sekarang ni dia berbeza. Jadi guru itu dia punya cabaran tu lebih besar lagi. Jadi kalaulah berlaku perkara-perkara yang tidak baik terhadap pelajar dari segi akhlak apa semua, kita tak boleh salahkan guru saja. Apa yang berlaku di rumah? Apa tugas ibu ayah? Ibu ayah juga sepatutnya bersepadu. Apa tugas masyarakat? Apa tugas penerbit majalah ini? Terbit majalah macam ni akhirnya kita menyumbang yang buruk lah, yang tak baik itu kita menyumbang kepada pendidikan juga, tapi pendidikan yang tidak baik. Jadi motivasi tadi mungkin timbul sebab itu. Sebab sokongan daripada masyarakat itu kurang. Dan akhirnya blame itu, tuduhan, kesalahan itu banyak diberikan kepada perguruan. Sedangkan perguruan ini dia punya, sepatutnya yang lain itu menyokong dari segi itu. Jadi untuk meningkatkan motivasi ini, saya ingat guru dia kena above yang lain lah. Sepatutnya kalaulah orang lain tu ada 5, guru kena ada 7 ataupun 8 dari segi nilai motivasi tu. Untuk sebagai penghalang perisai mereka ni. Sebab tak nak guru ini tugasnya memang kena mengajar dan memberi nasihat kepada yang lain. Kalau di kampung-kampung tu, kalau cikgu tu selalunya orang harap sesuatu lah. Expectation tu tinggi. Betul. Orang harap sesuatu. Tu cikgu mat ke apa kan, selalunya orang akan pandang tinggi. Jadi cikgu kena bersedialah, tak nak dia kena letak dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Jangan guru yang membawa masalah kan, tapi guru itu yang seharusnya memberi yang terhadapan di dalam masyarakat. Jadi motivasi ni susah juga kalau kita nak cakap guru itu nak cari motivasi kat mana. Betul. Bagi saya dia motivasi dia kena dari dalam. Dia kena cari dari dalaman luar ni, doktor. Dia kena sedar diri lah ni, kita kata makna diri. Kalau guru tu tahu dia punya kedudukannya tinggi, secara tidak langsung dia sendiri ke hadapan dan dia sendiri meletakkan dirinya lebih tinggi pada orang lain. Kalau ada orang datang dengan masalah, dia penyelesai kepada masalah. Betul. Kalau orang datang nakkan nasihat, dia pemberi nasihat. Jangan dia pula kata saya pun macam ni, macam mana nak nasihat. Saya pun ada masalah lain ni, saya nak cerita. Betul lah dia ada masalah, tetapi biar diketepikan masalahnya itu, dia naik ke tahap yang tinggi dan cuba menyelesaikan masalah. Ini anfa'un linnas tadi, orang yang terbaik itu ialah yang memberi manfaat yang banyak kepada yang lain. Jadi nampaknya kita pun sampai ke hujung-hujung sebenarnya, doktor, untuk pertemuan kita pada minggu ini. Dan kita nak memperkisahkan tentang memperkukuh makna diri pendidik itu sendiri. Dan insya-Allah tajuk ni macam besar juga, doktor. Mungkin akan datang kita akan masukkan lagi dalam siri-siri yang lain nanti insya-Allah. Dan semoga guru-guru di luar sana, ibu bapa di luar sana tahu, dapat menilai wajah-wajah anda, apa yang bakal anda paparkan nilai diri itu sebenarnya, doktor. Mungkin sedikit di hujung ni nasihat doktor, kesimpulan sedikit, doktor. Kita hari ini bercakap tentang persoalan makna diri seorang pendidik. Kadang-kadang saya shift lah antara pendidik dengan guru ni, bukan sebab saya tak nak juga yang mendengar kita ni ini cikgu punya segmen, sedangkan kita juga mendidik. Kita juga ada tugas untuk mendidik anak-anak kita misalnya. Jadi ciri-ciri yang kita sebutkan tadi juga harus ada kepada ibu bapa, kepada masyarakat secara umumnya, supaya kita juga terlibat secara complementary, secara menyempurnakan satu dengan yang lain dalam usaha kita mendidik masyarakat kita ini dan pelajar-pelajar juga, supaya semuanya akan lahir membentuk satu masyarakat yang baik, yang disebut sebagai baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Ini kan maknanya satu negara yang akan dirahmati dan diampuni oleh Allah SWT, dan yang dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, dan ini nilai yang luhur dalam masyarakat.